Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Al-Faikal bin Asmizal 17-18F1015. Tajuk pembentangan projek kami adalah sejauh mana keberkesanan media elektronik dan cetak sebagai media dakwah. Saya akan menerangkan tentang pengenalan bagi dakwah. Dakwah merupakan ajakan atau seruan ke arah penerimaan, penghayatan ajaran dan nilai-nilai murni. Aspirasi ini dapat direalisasikan melalui pengurusan dan perancangan yang sistematik sesuai dengan saranan Al-Quran supaya dakwah disampaikan dan disebarkan luas secara hikmah dan teratur. Mari kita pergi ke definisi media. Media dari segi bahasa bermaksud alat atau perantara komunikasi seperti radio, televisyen dan akhbar. Menurut Cambridge International Dictionary of English, media bermaksud medium atau cara untuk menyampaikan maklumat. Ensiklopedia Malaysia menjelaskan media adalah saluran alat bagi pengamal perhubungan awam menyampaikan mesej atau maklumat. Nama saya Siti Anjana binti Hanafi 17-18F1047. Peranan media elektronik dan media massa dalam menyebarkan dakwah Islam terbahagi kepada 5 aspek. Yang pertama, menyebarkan Islam dan menjelaskan kebenaran kepada orang ramai. Yang kedua, mempertahankan isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan ummah. Yang ketiga, menggunakan pendekatan dan kaedah yang bijaksana dalam menjayakan proses komunikasi yang berkesan. Yang keempat, melancarkan perang saraf terhadap musuh sebagai salah satu cara dakwah menangkis serangan media barat serta melemahkan hujah dan posisi mereka di samping mengukuhkan saranan dan perspektif Islam. Yang kelima, menghadapi perang media propaganda asing serta melindungi ummah dari usaha yang menyesatkan. Jelas di sini bahawa peranan media yang dibawa harus berdasarkan dan bercorakkan kepada prinsip kebenaran dan disokong oleh fakta dan bukti yang jelas. Tanpa bukti dan fakta yang jelas, ia akan merosakkan perpaduan, malah akan mengakibatkan perpecahan antara umat Islam. Berita yang disampaikan atas dasar sangkaan, khabar angin ataupun pendustaan atau penipuan mesti ditolak sama sekali. Syamsul Ashraf bin Syamsuddin bernombor kad matriks 17-18F1035 akan meneruskan pembentangan yang berkaitan faktor media elektronik sebagai media dakwah. Faktor yang menjadikan media dakwah ini sebagai platform yang paling berkesan kerana ia mampu menyasarkan lebih ramai sasaran, bukan sahaja memberi kesedaran kepada umat Islam, malah menarik bangsa lain untuk mendalami dan mempelajari ilmu agama Islam. Dalam arti kata lain, mereka ingin memeluk Islam dan menjadi ahli keluarga baru di dalam Islam. Seterusnya, kepelbagaian dan kewujudan media elektronik juga menjadi asbab untuk generasi Y berinteraksi bagi meluaskan pengetahuan mereka tentang ilmu agama Islam kepada orang lain. Sedikit perkongsian yang ingin saya kongsikan. Menerusi media dakwah elektronik bukan sahaja memberi aplikasi kepada individu untuk mengembali mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, malah turut memberi kesan dan kebaikan kepada masyarakat supaya hidup bersatu padu dan aman harmoni tanpa persengketaan. Sebagai contohnya penceramah bebas yang sangat dikenali oleh rakyat Malaysia iaitu Ustaz Abid Liu, di mana usaha beliau dalam membantu orang yang dalam kesusahan untuk membantu orang yang lebih memerlukan bantuan dan sumbangan ketika Malaysia dilanda pandemik COVID-19. Malah sebelum wabak tersebut melanda, beliau juga turut membantu golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Setiap bantuan dan sumbangan yang diberikan oleh beliau akan menggunakan media elektronik sebagai platform untuk beliau mengajak seluruh rakyat Malaysia membantu orang yang dalam kesusahan dan dalam masa yang sama. Bukan sahaja membantu, malah menunjukkan di mana di Malaysia masih ramai lagi orang yang memerlukan bantuan dan masih lagi ramai yang dalam kesusahan. 27. Okey, kesan
media elektronik sebagai media dakwah ini terbagi kepada dua. Yang pertama ialah kesan positif. Contohnya tugas berdakwah menjadi mudah, cepat dan berkesan dengan adanya teknologi multimedia. Urusan dakwah juga dapat dijalankan dengan efektif dan efisien dengan adanya kemudahan multimedia ini. Kemajuan multimedia juga dapat meningkatkan kualiti dakwah yang disampaikan. Yang kedua ialah kesan negatif. Contohnya ICT yang mempunyai pengaruh dan banyak bahan-bahan asing dari luar negara yang dimuatkan dalam media sosial tempatan. Minat dan kesukaan melawati laman-laman web yang tidak memoral dan tidak berfaedah memberi kesan negatif dalam perkembangan minda dan fizikal manusia. Gejala utama yang selalu dikaitkan dengan teknologi ICT ialah penyebaran fitnah dan gosip oleh sesuatu pihak bagi tujuan memburukkan, memalukan atau menjatuhkan pihak lain. Kesimpulan, seseorang hendak pendakwah haruslah kreatif dalam penggunaan mekanisme dakwah. Kemudahan media elektronik sepatutnya digunakan dengan mekanisme dalam rangka dakwah yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka juga mestilah mempunyai kepakaran dan ilmu yang cukup dalam mengeksploitasi media elektronik. Seterusnya, aspek iman hendaklah menjadi faktor utama dalam menyampaikan dakwah dan menjadi asas terpenting dalam membina umat Islam yang kuat dan mampu mengatasi segala cabaran yang dihadapi baik pada masa ini maupun pada masa akan datang. Sama ada cabaran dari media elektronik sendiri atau lain-lain cabaran yang terdapat dalam masyarakat kita sekarang ini.